Pelajaran kita dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, sambungannya pada muka surat yang ke-277, ya, yang mana disebutkan oleh penulis kita dalam suatu riwayat yang ia menjelaskan dalam riwayat At-Tabari dan Ats-Tsa'labi serta disahihkan oleh Ibnu Al-Arabi dalam Sirajul Muridin. Dia berkata, yang dimaksudkan dengan hari ketika bumi bergoncang dengan gegaran yang amat dahsyat itu adalah panggilan lain ataupun nama yang lain daripada tiupan sangkakala yang pertama. Maknanya, kata Imam At-Tabari dalam menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Hajj pada ayat yang pertama, yang mana Allah menyebutkan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya gempa bumi yang menjelang kepada berlakunya tiupan sangkakala hari kiamat itu adalah merupakan sesuatu yang amat dahsyat. Maksud dekat sini adalah, kalau kita lihat, gempa bumi ini sebahagian daripada tanda kiamat, ya. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, la taqumus sa'ah hatta takthura az-zalazil, tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga kamu melihat banyaknya berlakunya gempa. Gempa ni ada di mana-mana sahajalah, walaupun banyak di sebelah arah timur gempa ini, tetapi tidak mustahil gempa bumi ini juga akan berlaku di sebelah barat dan sebagainya, di seluruh kawasan daratan di muka bumi ini. Cuma kita lihat kekerapan berlakunya gempa itu adalah sebahagian dan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, ya, tanda-tanda kiamat yang kecil. Walau bagaimanapun, tanda kiamat yang kecil ni dia akan membawa kepada satu tanda yang sampai kepada penghujung dia. Tanda penghujung dia, kalau kita tengok dalam 10 tanda-tanda besar kiamat, 10 tanda-tanda besar kiamat, tanda yang ke-9 sebelum menjelangnya tanda yang ke-10, Nabi kata tidak akan berlakunya hari kiamat hatta taqumu alaikum thalatha khusufat, tak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah terjadi kepada kamu semua 3 gempa yang berlaku secara berturutan ataupun serentak di seluruh dunia. Selagi mana tuan-tuan tak tengok gempa ni berlaku serentak ataupun berlaku secara berturutan daripada satu negara berjangkit kepada satu negara, berjangkit pada satu negara yang lain, maknanya itu memang tak lama dah, tinggal mengucap je. Jangan order apa dah, nasi lemak ke, roti canai ke, jangan order apa tuan-tuan, cancel semua booking. Pasal apa? Dah tak sempat apa dah. Yang pertama, Nabi kata khasfun fil masyriq, berlakunya gempa yang pertama yang paling dahsyat itu bermula di sebelah timur. Semua negara di arah sebelah timur ni negara yang pertama akan kena gempa. Tak boleh lari dah tu, kecuali kena hijrah sekarang, kan? Khasfun fil masyriq, semua negara arah timur semua akan, China, Jepun, semua akan kena serentak, tak boleh lari. Lepas tu wa khasfun fil maghrib, dia akan berlanjutan pergi ke arah sebelah barat, barat pun kena. Yang terakhir sekali wa khasfun fi jaziratil arab, dan yang terakhir adalah gempa yang dahsyat di seluruh semenanjung tanah Arab. Jadi 3 benua dalam negara ni semua akan kena. Dia akan berlaku serentak, sesudah ini berlaku yang berikutnya, kemudian yang terakhir ditutup dengan negara Arab. Bila berlakunya 3 gempa yang amat dahsyat tu, hingga menyebabkan semua binaan-binaan yang ada di atas permukaan bumi ini akan ditelan oleh bumi, sehinggalah ia menjadi satu padang jarak, padang terkuku, padang yang begitu luas. Dan setelah itu barulah Allah menjadikan padanya tanda yang ke-10, yakni dikeluarkan daripada perut bumi itu api, narun takhruju min qa'ri adnan, Nabi sebut. Dalam hadis Muslim, Nabi kata akan keluar daripada perut bumi itu akan berlubang,
keluar daripada perut bumi itu api, yang mana api itu datang daripada daerah yang bernama Qa'ru Adnan. Dia keluar api itu, dan api itu akan mengejar saki baki manusia yang masih hidup hingga mereka dikepung di sebuah negara, ataupun akan dikepung mereka di satu negara yang dinamakan sebagai Syam. Masa tu dalam semua semenanjung tanah Arab yang Allah pelihara daripada gempa tu hanya bumi Syam. Jadi semua orang manusia akan dihalau oleh api ni. Api ni bergerak pergi ke mana saja. Kat mana kita tidur, dia berhenti kat situ. Kita berjalan, dia halau kita balik esok. Sampai semua manusia duduk di kawasan bumi Syam, dan api itu mengepung dan mengelilingi mereka. Dan pada ketika itulah baru ditiupkan sangkakala. Barulah setelah daripada itu ditiupkan sangkakala dan manusia akan mati, dan daripada bumi mahsyar itu manusia akan dibangkitkan semula, seperti mana Nabi Adam menyebutkan, Ardus Syam huwa ardul mahsyar. Bumi Syam itu adalah merupakan bumi mahsyar. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat Quran, gempa yang dahsyat ni 3 gempa itulah. 3 gempa itu yang tidak dapat dielakkan melainkan orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala selamatkan ia. Tapi bukan selamat bererti dia itu beriman. Allah selamatkan untuk Allah halaukan ia dengan api yang membakar itu, sehinggalah mereka menuju ke bumi Syam. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Nabi sebut 1 ekor unta dinaiki 10 orang. Pakat-pakat nak tumpang. Sebab apa? Api ni mengejar. Kalau tak bagi tumpang, mati kena terbakar. Jadi terpaksalah walaupun lebih muatan, orang kan menumpangkan antara satu dengan yang lain untuk melarikan diri menuju ke bumi Syam tersebut. Baik. Hadis ini satu-satunya hadis sahih yang menjelaskan permasalahan ini. Apabila Rasulullah SAW memberitahu dengan menyatakan bahawa bumi itu bergoncang dengan gegaran yang amat dahsyat. Ketika berlaku tiupan yang pertama itu, dinyatakan juga bahawa ketika itu berlaku kecemasan dan ketakutan yang amat luar biasa, seperti mana Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj pada ayat yang kedua. Bukan ayat pertama, betul kan, ayat yang kedua, yang mana Allah Ta'ala sebut, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Apa maksud dia ayat kedua tu? Yauma, itulah hari, yakni hari kiamat. Hari kiamat iaitu hari kiamat ni dia ada dua. Ada dua. Satu hari kiamat tu kita nama kiamat ni, patutnya kiamat ni hari dibangkitkan. Tapi sebenarnya ulama kata kiamat ni bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama, iaitu hari kehancuran. Hari manusia dimatikan, kemudian tiupan sangkakala yang kedua, baru hari manusia dibangkitkan semula. Jadi kiamat ni bukan maksudnya kebangkitan saja, tapi kiamat ini juga maknanya adalah kehancuran. Jadi maksud kiamat tu ada dua. Menghancurkan pada peringkat fasa yang pertama dengan sehancur-hancurnya, dan fasa yang kedua barulah ia dimaksudkan kiamat itu dengan makna kebangkitan, yakni dihidupkan balik apa yang telah hancur itu. Bukan semua benda dihidupkan, pada benda-benda yang Allah Ta'ala kehendaki sahaja. Ada yang tidak dibangkitkan dan ada yang dibangkit. Seperti mana yang tak dibangkitkan, macam janin yang belum ditiupkan roh. Janin yang keguguran masa menjelang tiupan sangkakala tu, nanti kita akan tengok ayat dia itu, yang gugur ketika itu sebelum ditiupkan roh, yang tu Allah tak bangunkan. Sebab apa? Belum ada roh. Tapi kalau anak-anak kecil yang sudah ada roh kemudian mati, yang tu akan dibangkitkan semula. Yang mana Allah kata yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari ditiupkan sangkakala itu akan terkejutnya akan ibu-ibu yang menyusukan anaknya itu sehingga ia meninggalkan atau melemparkan anak susuannya. Anak yang sedang menyusu tu ditinggalkan, dibuang anak itu. Jarang kita tengok ibu ni tinggalkan anak
yang masih dalam susuan dia. Kita tak pernah tengok lah. Sebab sifat kasih sayang seorang ibu, dia takkan melempar anak dia, membuang anaknya, apatah lagi dia tahu anak dia itu tak boleh makan dan minum, melainkan hanya bergantung kepada susunya sahaja. Tapi hari kiamat, kena ingat hari kiamat ni adalah merupakan hari belas kasihan Allah. Ya, belas kasihan Allah. Dekat dunia ni Allah bagi kepada kita peluang untuk berbelas kasihan. Kita tengok kucing tak makan, kita kesian. Kita tengok bayi kelaparan, kita kesian. Sebab dunia memang tempat Allah ciptakan bagi manusia untuk berbelas kasihan. Tapi balik ke akhirat, semua sifat belas kasihan yang ada pada manusia tu Allah cabut. Allah tarik. Allah buang semuanya. Baik daripada seorang ibu, seorang bapa, seorang ayah dan sebagainya, Allah cabut semua tu. Kerana yang empunya belas kasihan di hari akhirat hanya Allah Azza wa Jalla. Orang lain semua pakat tak ada belas kasihan dah tuan-tuan. Sifat kasih sayang ni tak ada dah. Ya? Langsung tidak akan wujud di dalam hati manusia. Bahkan mereka hanya memikirkan akan kepentingan diri mereka tanpa mereka ada belas ihsan, hatta mereka sanggup untuk menebus anak dan sesiapa saja kenalan mereka menjadi tebusan mereka sebagai gantian mereka di dalam neraka Allah. Pasal tak wujud kasih sayang. Melainkan kasih sayang yang Allah kekalkan hanya senya ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda. Sebab tu kita nak kena faham, benda yang menyelamatkan kita pada hari akhirat salah satunya adalah kasih sayang. Ya, iaitu kasih sayang, asbab kasih sayang Allah yang kita cari kat dunia ni, kita boleh dapat ke akhirat. Asbab kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang kita cari kat dunia ni, yang kita akan dapat di akhirat. Dan asbab kasih sayang kita mengasihani makhluk Allah yang lain dekat dunia ni, asbab untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah juga di hari akhirat. Ya, ini salah satu perkara yang sangat penting. Sebab itu apabila berlaku tiupan sangkakala, ibu tu akan membuang dan melempar anak-anak susuannya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan Allah sebut ibu-ibu dan wanita-wanita yang sedang kehamilan akan keguguran. Lari menyelamatkan diri dalam keadaan kerana dia terlalu takut, ataupun dalam keadaan terlalu kasarnya berlarinya dia untuk menyelamatkan diri, menyebabkan kandungan di dalam perutnya telah mati dan dalam keadaan gugur. Nak ceritakan keadaan yang amat dahsyat, belum pernah kita dengar satu berita sampai hari ini seorang ibu melahirkan bayi dalam keadaan berlari. Pernah dengar? Kalau tuan-tuan pernah dengar, kiamat lah tu. Mana ada seorang ibu lahirkan anak tak pergi hospital ataupun tak melalui perbidanan contohnya lah kan, sambil berlari je. Kamu bersalin ni macam mana? Saya berlari je, masa maraton tu anak saya keluar. Yang tu mustahil lah, amat-amat mustahil ya, kerana anak tu pun akan mati dan ibu tu pun dah tak rasa sakit dah. Kenapa? Perasaan takutnya melihat kedahsyatan kiamat itu mendominasi kesakitan dia melahirkan anak atau keguguran anak. Dahsyat. Setahu saya lah, tak adalah seorang wanita yang bila lahirkan anak tu takutnya dia kena operate tu sampai dia tak rasa sakit melahirkan anak tu. Belum pernah ada lah ya. Setakat ni semua doktor akan bagi induce, dia akan bagi bius ke dan sebagainya untuk hilangkan dan kurangkan rasa sakit tu ya. Nak menunjukkan kepada kita gambaran yang Allah sifatkan kedahsyatan hari kiamat itu ya. Wa taran nasa sukara, kata Allah, dan kamu melihat manusia tu dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka tak mabuk. Apa makna mabuk kat sini? Mabuk di sini adalah mabuk sakarat. Orang yang berada dalam keadaan kemuncak nak mati itu dipanggil sakaratul maut. Apa makna sakarah? Sakarah tu mabuk lah. Dalam bahasa Arab sakarah tu mabuk. Maksudnya mabuk yang nak menjelang kepada kematian. Dalam keadaan tiupan sangkakala itu ditiup,
kamu manusia akan melihat kebanyakan manusia itu dalam keadaan ketakutan yang sedang menghadapi sakarat, ya, sedangkan kamu melihat mereka dalam keadaan demikian, tetapi mereka sebenarnya belum lagi Allah nak matikan, wa ma hum bisukara, tapi yang Allah nak bagi kepada mereka adalah azab yang sangat pedih. Macam tuan-tuan tengok satu orang nak mati, tarik nafas keluar, ingat nak meninggal lah, rupanya bertahun macam tu. Bukan Allah nak matikan dia, tapi Allah nak menyiksa dia sampai kepada waktu yang Allah kendaki, kemudian baru dia dimatikan, ya. Kita kalau tengok orang nak mati tak mati, nak mati tak mati, kita kesian, siap buat solat hajat bagi mati. Jarang orang buat solat hajat bagi mati. Biasa orang buat solat hajat bagi sihat, bagi hidup, kan, bagi panjang umur. Ini kata tak boleh lah, dah setahun rupa ini buat solat hajat bagi mati je lah, supaya tak menderitanya dia. Tu umpamanya begitu keadaan dahsyatnya hari kiamat. Baik, kemudian disebutkan dahsyatnya peristiwa hari itu menyebabkan tidak ada seorang pun mampu menyelamatkan dirinya, dan inilah maksud kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Adam alaihissalam, bangkitkanlah kebangkitan mereka ke dalam neraka. Dalam satu hadis disebutkan bahawasanya apabila tiupan sangkakala itu ditiupkan, maka Allah telah berfirman kepada Nabi Adam, bangkitkanlah perutusan anak Adam ini ke neraka Allah. Maknanya Nabi, kalau kita imbas balik, kalau kita belajar dulu masa peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW jumpa Nabi Adam di langit yang pertama, Nabi Adam tengok sebelah kanan, Nabi Adam senyum dan ketawa. Tengok sebelah kiri, Nabi Adam menangis. Rasulullah SAW tanya, kenapa sebelah kiri menangis? Maka malaikat Jibril menjawab, dan Nabi Adam menjawab dalam riwayat itu mengatakan, aku melihat semua anak cucu cicitku yang akan masuk neraka, baik yang sudah hidup atau yang belum hidup lagi. Maknanya Nabi Adam AS dah tengok dah semua cucu cicit dia, keturunan dia yang dah mati sebelum ni yang akan masuk neraka, dan yang belum hidup akan datang hidup tapi akan masuk neraka. Tu Nabi Adam dah tengok dah. Jadi sebab itu masa menjelang hari kiamat ni, tiupan sangkakala ni, tidak ada yang hidup pada hari kiamat tu melainkan semua ahli neraka. Maksudnya semua kafir. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta la taqumu sa'ah hatta la yaqulu fin nasi fil ardi Allahu Allah. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga kan manusia di atas muka bumi ini tidak lagi menyebut nama Allah. Maknanya tak ada siapa lah sebut nama Allah. Kalau sebut nama Tuhan mesti nama lain, nama Allah tak akan wujud. Selagi mana tuan-tuan jumpa tanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Okey lah tu, belum kiamat lah. Walaupun orang duk buat macam-macam prediction, 2021 keluar Mahdi, 2021 keluar Dajjal, tahun ni Mahdi keluar pertengahan Ramadan. Imam pun duk fikir 2-3 kali, waballighna Ramadan ni kiamat dah aku ni, kan? Jadi semua orang pakat seriau, semua orang pakat takut tahun ni kiamat. Selagi mana senangnya tuan-tuan, jangan ikut orang punya prediction, ikut Nabi punya. Jangan ikut versi kajian manusia. Kajian manusia ni semua boleh berubah. Benda yang dulu dia kata gini akan bertukar. Jadi tengok apa yang Nabi sebut. Selagi mana kita tanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Tak kiamat lah. Selagi mana kita tanya, Tuhan kamu siapa? Dia sebut nama lain. Seluruh manusia kalau tanya Tuhan dia siapa, dia sebut bukan Allah. Bukan Allah. Dia sebutlah nama Tuhan dia lah. Pada ketika itu, makna katanya ulama menafsirkan, bila tak ada disebut Allah, maknanya tak adanya orang yang bertauhid. Maknanya tak ada orang yang percaya pada Allah, tak ada orang yang beriman. Tinggal atas muka bumi ini orang kafir saja, orang musyrik saja, atau orang etis, orang yang langsung tak percaya Tuhan. Kalau dah sampai tahap begitu, maka baru Allah Ta'ala akan jadikan hari kiamat ini. Baru ni orang kita duk sibuk pula
Ini Mekah tempat tawaf dah tak ada orang tawaf. Ini habislah. Maknanya bila tak ada orang tawaf, bumi akan berhenti bergerak. Mula pula orang share, bumi ini bergerak kerana wujudnya orang yang tawaf. Lepas tu ramai orang percaya, share. Lepas tu dapatlah soalan tu kat saya. Saya kata kat dia, Kaabah ada dulu ke bumi ada dulu? Saya rasa tak payah bagi dalil hadis ke Quran, tak payah. Logik je. Kaabah ada dulu ke bumi ada dulu? Bumi, Ustaz. Masa Kaabah tak ada, bumi ada tu, siapa yang tawaf? Bumi berpusing ke tak berpusing? Berpusing lah. Habis tu kenapalah tak pakai akal? Yang mudah sangat percaya ni pasal apa? Kan? Ini masalah manusia ni. Dia bila sampai kepada bab kiamat dia jadi bebal, tuan-tuan. Dia tak boleh pakai akal dia. Dan dia tak boleh relatekan akalnya itu selaras dengan apa yang dalil sebutkan. Yang membina Kaabah ni setelah Allah turunkan Nabi Adam, hanya buat tanda je. Baitullah pun tak ada, buat tanda je. Malaikat Jibril turun suruh Nabi Adam buat tanda. Sebelum tu Nabi Adam duduk dalam syurga, bumi dah wujud dah. Yang malaikat, sebelum Nabi Adam hidup lagi, bumi dah wujud dah. Yang malaikat tanya, wanasfikud dima, mereka ni dah akan buat pembunuhan atas muka bumi ni. Bumi dah ada dah. Cuma masa tu bukanlah Nabi Adam yang duduk kat bumi, jin lah. Jin yang hidup buat kerosakan kat muka bumi ni. Maknanya bumi tu dah ada dah berpusing dah pun. Dah berpusing dah. Zaman jin lagi. Kaabah mana ada, jin mana buat Kaabah. Lepas pada itulah baru Allah hantarkan, utuskan para nabi bina Kaabah. Ni bila dia tengok Kaabah kosong, dia kata bila bumi berhenti bergerak. Kalau bumi berhenti bergerak, pakat matilah kita belaka. Ya. Ini menunjukkan pada kita kadang-kala hati-hati. Kalau kita terima apa-apa cerita yang berkait dengan kiamat, jangan percaya. Kena rujuk kepada nas, dalil dan kata-kata para ulama. Kalau kita percaya, boleh rosak akidah. Sebab seolah-olah kita kata yang gerakkan bumi itu bukan Tuhan. Tawaf tu, orang yang tawaf tu yang menyebabkan bumi itu bergerak, bukan kuasa Tuhan yang menggerakkan bumi itu. Itu syirik. Sedangkan Allah kata dalam Quran, aku yang menggerakkan bumi, matahari berjalan di dalam paksinya itu tanpa ia tertinggal, seperti mana yang aku kendaki. Kalau kita kata orang tawaf tu yang menyebabkan bumi bergerak, syirik lah. Pasal kita sandarkan pergerakan ciptaan Tuhan tu kepada makhluk, bukan kepada Allah dan kudratnya. Ini satu benda kena hati-hati. Zaman ni Nabi takut zaman yang orang syirik tak sedar. Orang yang syirik tu tak sedar dia syirik. Sebab itulah Nabi ajar kita, setiap kali sebelum kita tidur, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada sebut, Nabi suruh kita baca surah Al-Kafirun. Setiap kali Nabi nak baring ke tempat tidur, Nabi kata jangan kau tidur sampai kau baca surah tu Al-Kafirun. Kalau hari tu kau ada buat satu benda syirik yang kau tak sedar, yang kau tak perasan, yang kamu tak sedar, kamu tak perasan, maka Allah akan bebaskan kamu daripada kesyirikan itu. Ya, bebaskan daripada kesyirikan itu. Ya, baik. Makna katanya Allah Ta'ala kata pada Nabi Adam AS, ini adalah golongan yang hanya diutuskan masuk ke dalam neraka. Sebab tu janganlah minta sampai hidup hari kiamat. Ada satu jemaah saya jumpa, dia kata, Ustaz, saya teringin lah nak tengok macam mana Allah hancurkan bumi dan langit ni. Macam mana kita kalau boleh tak nak tengok. Contoh kalau kita dengar orang Aceh cerita macam mana tinggi tsunami tu, kita kalau boleh tak nak tengok lah, tak nak berada dalam situasi itu. Pasal kalau berada confirm mati sekali lah. Tapi dia boleh terfikir gitu. Duk dengar-dengar ceramah pasal kiamat, dia boleh balik, habis kuliah tu dia, saya teringin lah nak tengok macam mana Allah hancurkan langit yang luas ni. Saya kata kalau nak tengok juga boleh jadi kafir lah. Uish, dia dengar begitu boleh sentap sikit. Pasal apa nak kena jadi kafir pula? Dah memang Allah kata yang hidup masa tu orang kafir je. Pasal apa Allah bagi yang orang kafir saja hidup masa tu? Sebab orang kafir lah yang tak percaya kiamat.
Kita orang beriman, Allah cerita dalam Quran, kita tak tengok, tapi Allah tak suruh kita percaya. Allah tak suruh kita minta nak berada di situ baru percaya. Allah suruh kita dengar dan beriman, tak payah tengok pun tak apa. Yang penting kamu dengar apa yang aku cerita dalam Quran, kamu beriman, sudah cukup. Tak perlu untuk kamu menyaksikannya. Yang Allah bagi saksikan ini siapa dia? Orang kafir. Sebab apa? Dia tak percaya. Bila dia tengok tu baru dia nak percaya. Masa tu dia nak percaya, Allah tak terima dah iman dia. Sebab apa? Sebab ulama mengatakan tidak bermanfaatnya iman. Dalam ayat Quran Allah kata, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumus sa'ah, tidaklah mereka orang kafir ni menunggu melainkan datang kepada mereka hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayat la yanfa'u nafsun imanuha. Bila datang tanda-tanda itu, kata Allah, tak bermanfaat lagi iman dia. Tuan-tuan, masa orang kafir tengok kiamat ni terjadi, semua pakat nak mengucap. Kan tadi kita sebelum tu kita kata tak ada orang sebut Allah Allah. Masa tu semua pandai mengucap asyhadu, tak payah orang mengajar. Sekarang ni orang kafir kalau nak masuk Islam, orang Islam kena ajar dia mengucap. Kalau tidak, dia mana reti mengucap. Ini masa nak mati tu, dia sendiri pandai, tak tahu ilmu mana dia dapat. Dia sendiri akan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi Allah tak terima dah. Sebab apa? Sebab ketika itu mereka telah menyaksikan kiamat yang dulu mereka pernah dengar orang Islam cerita pada mereka, dan masa tu mereka nak beriman, maka Allah menyatakan tidak bermanfaat lagi iman mereka pada saat dan ketika itu. Ya? Ini sebagai sesalan yang Allah beri pada mereka sebelum mereka sesal di hari kebangkitan. Allah sesalkan mereka lebih awal lagi sewaktu berada di dunia dahulu, ketika berada di dunia itu. Baik, peristiwa itu berlaku ketika bumi bergoncang yang amat dahsyat. Bukan terpisahnya peristiwanya dengan tiupan yang pertama, akan tetapi persis ketika tiupan pertama ditiup, semasa wajah kanak-kanak seperti wajah orang tua akibat peristiwa pada hari tiupan sangkakala itu, manakala janin dalam kandungan gugur dan ibu yang menyusukan anaknya mengabaikan bayinya itu. Walaupun demikian, maknanya boleh juga salah satu daripada dua kemungkinan ini. Ya, ini diceritakan bagaimana anak orang kafir yang hidup menjelang tiupan sangkakala tu, budak kecil yang belum berdosa, belum akil baligh, wajah mereka serta-merta berubah menjadi orang tua yang berusia 60-an. Tuan-tuan pernah tengok tak budak kecil kat sekolah rendah, muka macam orang yang datang masjid? Faham tidak tu? Sebab biasa orang yang datang masjid ni 60 ke atas lah, pasal pencen belaka dah. Adalah yang muda-muda tu kan, tapi kita cerita yang lazimnya. Ya, tuan-tuan pergi kat sekolah nampak orang tua, terkejut kita. Pergi sekolah nampak semua yang baya umur 60-an, tapi budak-budaknya kecil. Tu nak kata dahsyatnya hari kiamat tu. Sampai budak kecil yang tak ada dosa, Allah ubahkan kerana ketakutan yang melampau itu, wajah mereka menjadi wajah orang tua. Ya, wajah orang tua. Kenapa Allah ubahkan? Disebabkan kerana nak menunjukkan umur mereka yang begitu muda pada ketika melihat kiamat tu menjadi begitu cepat. Ulama tafsirkan apa dia? Kecepatan masa yang terjadi sewaktu hari kiamat tu. Maknanya katakanlah kalau orang tu dia rasa dia muda lagi, patutnya dia tak mati pasal kiamat belum. Tapi sebab kejadian masa dia berlakunya tiupan sangkakala tu, Allah cepatkan masa sampai budak yang muda berubah menjadi tua dalam sekelip mata. Betul kalau tuan-tuan baca Quran, bila orang kafir tanya Nabi, wahai Rasulullah, macam mana kejadian kiamat tu? Baca surah Al-Qamar. Allah kata, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Kejadian kiamat itu yang kamu tengok ni, kecepatan kehancuran tu berlaku seperti satu kedipan mata atau lebih cepat. Maknanya masa tu Allah lajukan. Masa tu Allah cepatkan. Orang yang kuat nak lari, tiba-tiba baru nak bergerak langkah kaki,
dah sakit lutut dah, tak boleh lari, kerana Allah gerakkan kecepatan umur dan usia mereka itu dengan kecepatan yang amat luar biasa. Bayangkan kalau orang muda jadi umur 60, yang 60 jadi apa? Yang 60 tu takkan jadi 120 pula tahun, tak, mati terus lah tuan-tuan, mati terus. Dengan sekelip mata kita tengok orang itu mati, jatuh bergelimpangan, lebih dahsyat daripada coronavirus yang dah bunuh 3,000 lebih orang. Jangkitannya banyak lah, tapi yang dah confirm mati tak tahulah, itu data yang diberikan itu mungkin yang ada yang tak dijelaskan kerana takut manusia jadi panik. Adik ipar saya doktor, dia cerita di Penang ada kes juga. Jadi dia apa dia buat, dia tak nak bagi orang panik, dia suruh doktor pergi ke tempat tu dan buat macam biasa, pakai baju biasa, bukan pakai baju doktor, pakai baju biasa, datang pergi dekat bangunan tu, orang tu duduk dalam meeting room semua, kumpul ada satu tempat, dan doktor check untuk tengok mereka ni positif ke tidak. Sampai ke tara tu pasal apa? Tak nak orang jadi gelabah. Sekarang bila orang tahu dia ni dah kena, semua orang pakat lari dan tak tahu dia ni pegang apalah apa semua kan. Jadi sampai ke tahap itu, sampai ke tahap itu. Jadi nak ceritakan macam manalah gambarannya, keadaannya kalaulah saat apabila menjelangnya tiupan sangkakala tu, kematian tu berlaku serentak dengan jumlah yang begitu besar nyawa yang dikorbankan pada ketika itu. Baik, ada dua kemungkinan disebut di sini. Pertama, akhir ayat hadis itu berhubung dengan awalnya, iaitu Nabi ketika dikatakan pada Nabi Adam alaihissalam, bangkitkanlah kebangkitan neraka pada hari yang pada hari itu kanak-kanak mempunyai wajah seperti wajah orang dewasa, janin gugur daripada rahim, dan golongan ibu mengabaikan bayi yang masih menyusui. Okey, kenapa wajah tu berubah? Disebut ada dua kemungkinan. Yang pertama, wajah bayi itu berubah, orang tua itu menjadi mati, kerana ketika itulah Allah berfirman pada Nabi Adam, hantarlah mereka ini semua ke neraka. Bila dengar berita tentang bila kiamat ni sangkakala ni ditiupkan, masa itulah Allah menyalakan ataupun membukakan hijab neraka Allah. Yang itulah dalam ayat Quran yang menyebutkan la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin, akan diperlihatkan pada mereka api neraka jahim, dan mereka menyaksikan api neraka jahim itu dengan mata mereka secara yakin. Bayangkan budak kecil tengok api neraka punya api tu, tua terus dia. Pasal apa? Takut. Padahal budak kecil ni tak ada dosa, dia tak masuk neraka pun. Anak-anak orang kafir ni berlaku perbezaan pendapat ulama. Ada pendapat minoriti ulama kata anak-anak orang kafir kalau dia mati masih di dalam agama ibu bapaknya masuk neraka. Tapi pendapat majoriti para ulama ahli sunnah menyatakan mereka ini takkan mati masuk neraka, sebab semua di kalangan mereka itu lahir dalam keadaan fitrah. Sebaliknya, Allah akan bangkit mereka di padang mahsyar. Allah Ta'ala tanya dia, siapa Tuhan kamu? Mereka jawab Allah. Lalu Allah kirimkan mereka masuk ke syurga, menjadi sebagai pelayan-pelayan di dalam syurga. Pelayan-pelayan di dalam syurga. So maknanya, walaupun mereka itu tak berdosa, kesudahan mereka mengikut majoriti ulama juga ke syurga, tapi tengok neraka punya pasal, mereka langsung jadi tua kerana ketakutan melihat neraka Allah, sekalipun mereka tidak berdosa dan takkan masuk dalam neraka itu. Jadi nak ceritakan ibu yang sedang menyusu anak, tengok neraka Allah dinyalakan pada ketika Allah berfirman, utuslah mereka ke neraka, ibu pun sanggup lemparkan bayi itu ke dalam neraka untuk mengelakkan dia dijatuhkan dalam neraka. Jarang jumpa ibu macam tu. Kemudian kalau tengok orang, kalau wanita yang sedang kehamilan, tengok neraka pun ia boleh keguguran, mati anak dia dalam
perutnya itu kerana ketakutan mereka melihat firman Allah apabila Allah berfirman pada Nabi Adam, ini adalah golongan yang akan diutuskan mereka menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemungkinan yang pertama yang disebutkan oleh penulis kita. Yang kedua, dia kata kanak-kanak itu berperawakan seperti orang tua. Janin yang gugur dari rahim itu dan golongan ibu mengabaikan bayinya itu masih menyusui berlaku semasa tiupan yang pertama. Maknanya masih menyusukan anaknya walaupun dia ingin tinggalkan anaknya itu. Ini tafsiran kedua. Oleh yang demikian, dalam pandangan yang terdapat dalam kemungkinan yang kedua ini, kanak-kanak itu menjadi seperti orang tua adalah gambaran betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu, kerana tidak ada kata-kata yang lebih tepat untuk menggambarkan kedahsyatannya. Ungkapan seperti itu juga salah satu daripada kaedah orang Arab dalam menyampaikan sesuatu gaya bahasa yang tinggi. Ini uslub gaya bahasa Arab. Maknanya tafsiran yang kedua, Imam Qurtubi kata maksudnya budak kecil bila tengok kiamat tu mula menjelang, mereka ini bertindak seperti orang tua bertindak. Maknanya mereka start untuk pergi, budak yang 10 tahun, 7 tahun, budak-budak tadika ni yang jenis orang kata apa, tak ada dosa lagi, mumayyiz, parah mumayyiz ni, dah start dah tengok mula nak semayang malam lah, nak buat ibadat baca Quran lah, nak buat amalan yang orang-orang tua nak menjelang mati buat. Dia berpuatakan seperti itu, ya. Dia berpuatakan seperti itu tafsiran yang kedua. Adapun maksud ibu yang gugur kandungan di dalam perutnya itu adalah maksudnya dia menafsirkan iaitu wanita-wanita itu yang dalam keadaan hamil. Apa makna wanita-wanita yang hamil? Mereka tafsir dari segi maksudnya adalah wanita yang hamil itu seperti orang yang tidak hamil. Seolah-olah kalau orang hamil buat macam tu, anak dia akan gugur. Tetapi dia wanita yang hamil syarat, tapi cara dia punya kehidupan dia itu seperti wanita yang tidak hamil. Yang mana kalau secara kebiasaan wanita hamil kalau bertindak keras macam tu, anak dia akan gugur. Tapi dia ketika hamil pun nampak macam tak hamil, sangat cergas, boleh berlari, masuk sukan, lompat, macam-macam lah, olahraga pun masuk. Seolah-olah begitulah gambaran ni nak mengatakan wanita hamil tu masa menjelang hari kiamat, tiupan sangkakala tu kelihatan mereka seperti wanita yang tidak hamil. Itu maksud dia. Itu tafsiran kedua lah. Adapun dimaksudkan ibu yang menyusukan anaknya meninggalkan anak yang disusukannya itu adalah gambaran kepada benda yang berharga akan ditinggalkan. Ialah bagi seorang ibu yang paling berharga baginya adalah anak dia. Tara bernilainya anak dia untuk susu dia tu pun dia akan tinggalkan. Apatah lagi kalau benda yang berharga yang lain. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah kata wa idzal 'isharu uttilat. Apabila orang Arab meninggalkan isyar. Isyar tu apa? Isyar tu unta-unta yang bunting yang hendak bersalin. Maksudnya nak tahu hari kiamat ni, kalau dia tengok kat tempat saham tu, saham tengah naik ni, contoh, masa tu dia nak jual, tengok tiupan sangkakala, lari, tak fikir dah nak jual, pembeli pun tak ada nak beli dah masa tu, ya? Benda yang paling berharga tengah duk kira duit, tengok tiupan sangkakala, lari tinggal. Orang yang nampak duit berkepul-kepul pun takkan seorang pun datang kutip. Selagi mana tuan-tuan nak tahu kiamat tak kiamat, tuan-tuan tinggal 20,000 kat situ. Selagi mana ada orang kutip, tak kiamat lah tu. Ya, tuan-tuan tinggal kereta, start engine, kereta yang berharga lah, yang mahal-mahal, buka pintu, tinggal kunci, tengok hilang ke tak hilang. Selagi mana hilang, tak kiamat. Nak cerita dahsyatnya kiamat ni, benda yang orang ada peluang nak ambil masa tu kerana benda tu bernilai, orang tak ambil. Hatta kalau ibu sedang menyusu, tinggalkan anaknya, ibu lain kesian tengok anak tu lapar pun dia tak ambil. Nak katakan sampai tahap tu. Tapi dalam Quran Allah kata unta yang bunting. Sebab apa Allah sebut unta bunting? Sebab bagi masyarakat Arab,
unta adalah binatang yang paling berharga. Unta ni binatang yang paling berharga lah bagi mereka. Kalau isteri nak bersalin, bertembung dengan unta nak bersalin, bagi mereka afdal sambut anak unta daripada anak dia. Tu nak cerita orang Arab ni, tuan-tuan. Jangan main-main Arab ni, dia cukup sayang dengan unta dia. Maksud dalam hadis ni Nabi nak kata orang Arab Badui tu yang duduk kat pedalaman tu, mereka, kerana bagi mereka unta tu kalau nak lahirkan anak mendatangkan tuah bagi dia. Tapi kalau isteri nak bersalin, bukan datang tuah, datang kos. Nak kena bayar doktor, nak kena bayar warded dia, nak kena bayar makan minum dia. Ini semua bazir duit kata. Tapi kalau unta keluar, dia bukan bazir duit, dah ada orang booking dah nak unta tu. Unta tuan bunting ke? Unta saya tak bunting-bunting. Saya nak unta anak, saya beli, saya jual. Berapa harga? Sebab tu dalam Islam ada satu jual beli yang Islam haramkan, iaitu dipanggil bai'ul hamlah. Sebab orang Arab ni, dia jual anak binatang dalam perut binatang lagi. Nak kata bernilainya bagi orang Arab anak unta tu. Dia tengok je unta dia bunting, tengok cara perut dia pegang, ini 2 ekor ni dalam ni. 2 ekor ni tuan, kembar. Kalau begitu saya nak beli, awak jual tak? Saya jual. Berapa harga? Jual lah, 2 juta ke 3 juta ke. Dia beli, sedangkan anak unta tu dalam perut lagi, dia jual lah. Dalam Islam kata haram jual beli hamlah. Kenapa? Pasal tak tahu anak unta tu hidup ke tak hidup, tak nampak. Barangkali dia keluar, dia dah mati. Dia dah mati dalam perut. Tapi nak kata orang Arab tu, nak kata tadi tu, bila kiamat, benda yang dia dah beli berapa juta apa semua tu, dia akan lari tinggalkan unta dia yang bunting. Tapi kalau anak dalam perut kita, kita tengok perut isteri kita kan, ni cara besar ni, ini pangkat besar esok ni, tak ada. Dia keluar je, silap kerja pun tak, kita tanggung dia. Tu contoh lah. Sebab tu bagi orang Arab, kalau anak dia lahir, dia tak apa syok. Kalau anak unta lahir, dia kaya raya. Tu bagi kefahaman orang Arab. Sebab itulah Allah menggambarkan tiupan pula dah. Tafsiran yang kedua ni adalah tafsiran yang lebih tepat untuk menafsirkan maksud ayat Quran tadi dan juga hadis Nabi yang menjelaskan tentangnya. Baik, wallahu taala